Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan isu rasuah negara kita ini, yang mana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan isu Pandora Paper di sidang parlimen, jelas menunjukkan bahawa rasuah di negara kita ini sebenarnya sudah berakar umbi, ataupun senang bahasanya sudah berdarah daging sebenarnya. Dan ini yang kita lihat hari ini, sehingga kan di media yang saya baca hari ini pun jelas saya lihat bahawa sehingga kan pengurusan jenazah pun kita lihat harus disiasat oleh SPRM. Inilah tahap rasuah negara kita ini. Sehingga kan mayat pun boleh dijadikan sebagai isu. Inilah yang saya sebagai rakyat, yang saya sebagai anak muda berharap kepada pimpinan baru, semoga boleh dapat mengubahkan apa yang berlaku dalam negara kita ini. Apa sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terlalu ditakuti untuk menjadi Perdana Menteri? Hari ini jelas kita tahu bahawa isu sebenarnya adalah berkenaan dengan Pandora Paper inilah. Kerana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, maka mereka-mereka yang melakukan kesalahan melibatkan rasuah, yang mana mereka-mereka ini melarikan uang negara dan simpan di luar negara, jelas amat takut kerana mereka ini akan terjejas teruk, ataupun mereka akan diselidik, ataupun mereka akan disiasat. Dan dengan perkara inilah mereka akan sedaya upaya menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana prinsip-prinsip mereka ini adalah mudah. Dengan kata-kata yang kita selalu dengar pemimpin-pemimpin daripada sebelah pihak sana, lebih baik kita korbankan satu orang daripada mengorbankan lebih ramai orang. Dan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dipenjarakan, bermakna korbanlah satu orang, tetapi kerugiannya kepada keseluruhan masyarakat dalam negara kita ini. Kerana kita telah pun kehilangan seorang pemimpin ataupun tokoh yang hebat untuk membangunkan negara. Inilah yang berlaku. Dan kita lihat, pemimpin-pemimpin politik ini sebenarnya kita sudah tahu sebagai rakyat bahawa mereka-mereka ini mempunyai penghasilan ataupun mereka punya harta benda melebihi daripada tahap yang sepatutnya mereka jawatan menteri, mereka duduk dalam kabinet, mereka duduk dalam kerajaan. Hakikatnya mereka sampai terlalu lebih daripada sepatutnya hasil yang mereka dapat. Ini bukan berlipat ganda lagi. Inilah yang berlaku. Saya duduk di dalam kerajaan dahulu, saya melihat perkara ini berlaku. Tetapi di waktu itu mungkin kita sebagai rakyat tidak terdedah dengan media berkenaan dengan isu-isu ini. Jadi hari ini kita rakyat didedahkan dengan media-media yang amat cepat, maka kita rakyat dengan begitu pantas faham akan isu-isu seperti ini. Hari ini mereka tidak boleh lagi untuk memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kes yang sama, kerana hari ini rakyat sudah tidak boleh dibodohkan lagi. Dan rakyat boleh memahami situasi keadaan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan. Isu liwat ini dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu, yang bersekongkol dengan pemimpin yang menjadi tonggak pimpinan kerajaan negara kita waktu itu, adalah jelas kerana mereka amat takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim di waktu itu dapat menjadi Perdana Menteri, yang berapa puluh tahun hari ini negara Malaysia hari ini saya percaya tidak dilanda masalah hutang yang begitu banyak. Saya lihat pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional yang lalu, yang mana dikatakan hebat mentadbir negara. Hebatnya dari mana? Daripada zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim disumbatkan ke dalam penjara. Jelas kita rakyat boleh baca dan kita boleh tahu, tidak perlu kita menjadi pakar ekonomi pun. Sekilas saja kita boleh lihat bahawa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan, terus kita melihat hutang negara kita ini melonjak sedikit demi sedikit, dan sehingga hari ini hutang negara kita betul-betul begitu banyak. Ditambah pula dengan apabila hari ini dalam keadaan pandemik, menunjukkan bahawa mereka yang ada dalam kerajaan ataupun mereka yang menjadi menteri di dalam kerajaan adalah orang yang sama daripada mereka-mereka yang terdahulu. Tetapi hari ini mereka kita lihat begitu gagal. Kenapa mereka ini kita lihat begitu gagal? Sedangkan mereka ini tokoh-tokoh politik lama.
Karena dahulu pun mereka ini sudah pun gagal, tetapi di waktu itu karena ekonomi ataupun keadaan negara stabil, tidak ada pandemik, jadi mereka boleh tutupi, gali lubang, tutup lubang. Hari ini pandemik yang ada dengan masalah ekonomi yang melanda seluruh dunia, maka mereka ini sudah kelihatan jelasnya mereka tidak boleh mentadbir negara, tetapi dipaksakan juga karena sistem negara kita ini berlandaskan kepada majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Jadi mahu atau tidak, bijak atau tidak, mereka ini tetap dilantik walaupun sebodoh manapun. Jika mereka tidak mencukupi, mereka tetap akan melantik orang itu demi untuk mereka kekalkan kuasa mereka mentadbir. Karena itu satu kerajaan yang terbentuk yang mana kita lihat hari ini adalah daripada satu hasil kerajaan yang tidak begitu stabil, serta kita tahu cara mereka mentubuhkan kerajaan ini adalah di awalnya pengkhianatan. Jadi yang menjadi mangsanya hari ini adalah kita rakyat. Dan perkara ini kita tidak boleh nak menyalahkan kerajaan PHS 22 bulan karena kerajaan pimpinan Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO sebagai parti terbesar, mereka tidak berjaya dalam menangani masalah isu rasuah di dalam negara kita ini. Perkara ini adalah sangat jelas berlaku hari ini, yang mana kita tahu pegawai-pegawai tinggi kerajaan, pegawai-pegawai atasan yang tertinggi, kebanyakannya kaya raya, dan apabila mereka pensiun pun daripada jabatan mereka sebagai pengurusi ke, sebagai ketua ke, mereka akan ditawarkan lagi dengan jabatan-jabatan lain dalam GLC. Yang mana kadang-kadang mereka-mereka ini tidak mempunyai kepakaran ataupun kebolehan di bidang itu. Tetapi demi nak menjaga kroni-kroni, mereka letak orang-orang yang tidak berkenaan. Disinilah bermulanya perkara-perkara rasuah ini berlaku, yang mana dia turun sampai ke bawah, sampai ke akar umbi. Jadi perkara ini sudah lama berlaku, bukan perkara yang 2-3 tahun, tetapi sudah berpuluh-puluh tahun. Dan perkara ini kita nak hentikan tidak begitu mudah. Seandainya pun Pakatan Harapan boleh memerintah, Pakatan Harapan tidak akan boleh selesaikan masalah ini dalam waktu 5 tahun. Karena apa yang berlaku, mereka yang menjalankan kerja rasuah ini dah terlalu ramai, serta mereka sudah, apabila kerajaan lain bertukar, mereka sudah hilang punca. Maka apa yang kita lihat berlaku dalam kerajaan PHS yang terdahulu, kita dengar kritikan-kritikan yang mana PHS sendiri tidak berjaya menyelesaikan kritikan ini. Tidak berjaya untuk menyekat mereka mengkritik berkenaan dengan isu yang sebenarnya tidak sebenarnya terjadi, tetapi dimainkan karena mereka-mereka ini ada dalam kerajaan. Perkara ini berlaku bukan saja di kalangan menteri. Ini adalah daripada pegawai kerajaan kita sendiri pun ramai sebenarnya yang terlibat dengan perkara-perkara rasuah ini. Ini yang patut kita tukar corak ataupun reformasikan sistem. Jadi di sini saya lihat sebagai rakyat bahwa jika Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, maka banyak perkara yang beliau boleh lakukan. Yang mana kita lihat isu Pandora Paper ini. Jika dia sendiri jadi Perdana Menteri, tidak perlu beliau nak unsurkan di sidang parlimen, beliau terus tubuhkan RCI kah ataupun bagaimanakah untuk mendapat penjelasan daripada nama-nama yang tersenarai yang melakukan ataupun betul atau tidak perkara ini. Tetapi apabila beliau tidak ada kuasa, hanya mampu masuk ke sidang parlimen dan memohon untuk speaker meluluskan untuk dibentangkan, ini amat menyukarkan. Karena adakah perkara ini akan diluluskan untuk dibentangkan? Maka di sini kita rakyat lihat, jika kita terus bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, duduk dalam kerajaan hari ini, demi untuk kepentingan mereka, tetapi kita diperbodohkan dengan gula-gula yang sangat kecil, maka kita akan menerima padah. Yaitu yang susah kita rakyat ini, mungkin yang bersekongkol dengan mereka-mereka ini tadi, mendapatlah habuan, tetapi rakyat kebanyakan rata-rata akan susah. Justru itu kalau kita lihat uang yang begitu banyak mereka letak keluar negara itu, jika kita ambil balik contohnya, saya rasa pembangunan di negara kita ini begitu pesat. Yang kita lihat dengan jelas contohnya 1MDB, yang mana dipertikaikan seolah-olah
tidak terjadi perkara ini. Tetapi kerajaan terpaksa menanggung hutang beban 1MDB yang mana kita tidak nampak apapun hasilnya 1MDB, tetapi hutang berlambak. Yang mana duit ini sudah hilang, kita nak bayar duit yang sudah dibuat pinjaman. Inilah yang berlaku hari ini, yang mana seolah-olah kita ini dibodohkan oleh pemimpin kita, tetapi masih ramai lagi yang hendakkan mereka ini. Saya pun tidak paham sebagai rakyat, tetapi inilah hakikat. Saya tidak menghalang rakyat ini untuk mengundikan daripada parti mana. Tetapi jika pemimpin yang sama, yang mana kita tahu memang bersekongkol dengan rasuah, kenapa kita nak? Untuk kita nak menyokong parti kita untuk mereka menang, tetapi harus bukan calon yang kita lihat sebagai tidak ada berkaliber, ataupun mereka-mereka ini sudah pun kita lihat ada sedikit yang kita lihat di media ataupun yang kita tahu tentang hal pribadi beliau menjadi seorang YB kita, MP kita. Sepatutnya kita harus selidik dan mereka ini kita tendang dan kita harus mengganti pimpinan yang lain. Perkara ini kita tidak mudah. Kita nak mereformkan sistem negara kita ini dan kita hendak menukarkan corak yang ada dalam negara kita ini. Saya paham di situ bahwa mengambil waktu yang begitu panjang. Perkara ini kita lihat seperti mana kalau kita boleh bertukar ke arah yang lebih baik sedikit seperti Singapura. Mereka berjaya menangani masalah rasuah ini. Yang mana rasuah ini terlalu besar berlaku adalah di jabatan kerajaan kita ini, berpuncanya daripada projek dan tender ataupun kita tahu peruntukan di setiap kementerian itu begitu besar. Jadi peruntukan ini tadi akan bertukar menjadi tender, menjadi projek. Yang mana inilah yang menjadi punca besar kepada permasalahan rasuah negara kita ini. Dan dia akan berakar umbi sehingga ke bawah dan terus berdarah daging di dalam rakyat kita ini. Yang rata-ratanya terlibat dalam isu rasuah ini sebenarnya adalah kalangan kita ini, yaitu Bumiputra. Karena kita ini tidak ada kebolehan dan kita ini terlalu bergantung dengan duit yang mudah, ataupun kita lebih suka kekayaan yang datang bergolek. Dan dengan cara itu kita lihat contohnya projek ataupun tender ada 10 juta. Kita tidak nak mengambil tender ini 10 juta ini, tetapi kita nak 10 juta ini diberi kepada orang lain ataupun dijual dalam bahasa pasalnya kepada orang lain dengan harga 8 juta. Jadi kita ambil untung atas angin 2 juta. Ini yang kita mahu. Ini yang selalu berlaku dalam sektor-sektor kerajaan kita. Daripada kementerian manapun inilah yang berlaku. So inilah yang menyebabkan negara kita ini menjadi bertambah rosak dengan isu rasuah ini. Pimpinan yang ada di negara kita ini bukan sahaja menteri, tetapi pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai tinggi kerajaan harus bertanggung jawab. Walaupun tidak semua, tetapi saya boleh rasa banyak juga pimpinan dalam sektor kerajaan kita ini terlibat dalam isu ini. Kita tahu, itu yang saya perkatakan. Bapak saya pernah menasihatkan saya, jika kamu ingin kaya, kamu tidak boleh kerja dengan government. Kamu harus berniaga. Ini adalah jelas. Karena kalau kita kerja dengan government, walaupun kalau contohnya kita menjadi ketua polis negara, ataupun ketua SPRM, ataupun ketua angkatan tentera, ketua immigration, apa semua ni, kita tidak akan boleh kaya raya. Saya tidak menyalahkan mereka ya, cuma saya contohkan. Jadi itu kita ambil mereka sebagai ketua. Bagaimana kalau orang-orang di bawah, orang yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih, sampai ke akar umbi, tiba-tiba orang yang pegang Johor contohnya, orang yang pegang Perak contohnya, pegang Sarawak, tiba-tiba mereka ini boleh kaya raya. Jadi inilah yang berlaku. SPRM dalam isu ini sebenarnya juga tidak bersalah. Karena mungkin kaki tangan tidak cukup dan pucuk pimpinan atas SPRM harus juga kita reformasikan dengan contoh yang saya lihat apa yang diusulkan oleh MP di parlimen. Sewajarnya apabila contohnya ketua SPRM harus melaporkan keuangan mereka setiap tahun suami istri kepada Dewan Rakyat supaya perkara ini tidak mengelirukan rakyat. Tetapi ini tidak berlaku di Malaysia.
Inilah yang kita rakyat hari ini alami. Jika kita nak memperjuangkan isu rasuah, tetapi kita nak bercerita saja di mulut, yang mana pimpinan kita tetap mengamalkan perkara itu, tidak ada gunanya. Hari ini kerajaan yang lama telah jatuh dan digantikan dengan kerajaan baru ini. Kalau tidak percaya, peruntukan masuk ke dalam kementerian yang ada hari ini. Berapa banyak sudah pembaziran sudah berlaku? Itu dah jelas. Saya bukan menuduh, tetapi ini hakikat. Nanti kita lihat, YB ini terus saja banyak duit. Inilah yang berlaku di dalam negara kita ini. Jadi, bagaimana kita nak menghalang yang di bawah? Karena kamu kepalanya buat juga hal yang sama. So, inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi, kita rakyat pikir-pikirkan, perkara ini bermula daripada orang politik kita. Orang politik kita ini, kebanyakannya juga tidak mempunyai keuangan yang cukup di waktu mereka menjadi ahli politik. Jadi mereka ini banyak juga dibiayai oleh kapitalis. Jadi kapitalis ini kadang-kadang mereka yang bermain di belakang takbir untuk menguruskan orang-orang besar yang menjadi ahli politik kita ini. Inilah yang berlaku. So, sampai bila kita nak duduk dalam keadaan seperti ini, maka seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kita akan lingkuplah negara ini jika terus-terus begini. So, itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Marilah kita sama-sama pikirkan. Jangan kita sampai merosakkan negara kita ini, kerana kita adalah generasi muda yang perlu merubahkan perubahan negara kita ini demi kelangsungan anak cucu cicit kita pula. Biar kita menjadi seorang tokoh yang ada integriti. Jangan kita menjadi tokoh yang apabila kita tidak ada di dunia ini akan dikenang sebagai pengkhianat, perompak harta negara, ataupun berbagai lah. So, inilah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.